Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurniaan nikmatnya. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kesihatan. Dan insya-Allah sama-sama kita terus berdoa dan bermohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini daripada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan serta memberi syifa kepada mereka-mereka yang terkesan, dan begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan ahli keluarga kita daripada segala musibah, daripada segala bala dan juga daripada segala kesusahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersambung iaitu dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang mana pada sesi yang lepas kita ada membincangkan tentang adab-adab bersahabat, yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberikan kita panduan iaitu tentang etika ataupun adab-adab di dalam kita bergaul, di dalam kita berurusan dengan sahabat karib kita. Maka ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita jaga yang telah pun disebutkan pada sesi ataupun video yang lepas. Pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung pembacaan iaitu daripada kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, yang mana ia menyatakan tentang iaitu adab-adab dengan orang yang kita kenali tetapi bukan yang rapat. Bermaksud mungkin kawan-kawan yang kita jumpa, kita tegur sapa, kita tanya khabar, tapi kita tak berapa rapat dengan dia. Mungkin kita jumpa dekat kerja, mungkin kawan sosial kita, kawan kelas ataupun kawan kita ke masjid dan sebagainya lah. Bermaksud kita kenal dia, tapi kita kenal begitu-gitu aja, orang katalah, bukan kenal secara rapat ataupun secara mendalam. Itu pun ada adab-adabnya juga. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kat sini, maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lain halnya dengan sahabat karib, maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Maka di sini kita faham bahawasanya Imam Al-Ghazali menyatakan iaitu kita nak kena hati-hati daripada mereka. Maknanya kita nak kena hati-hati bermaksud kita nak kena jaga adab-adab kita dengan orang yang kita kurang kenal. Bermaksud bukan orang yang kita rapat, orang yang kita kurang kenal. Kerana katanya apa? Kerana kejahatan hanya akan kita temui apabila kita telah kenal. Maksud kejahatan ni maknanya keaiban lah. Maknanya bila kita dah kenal dengan seorang kawan kita, mungkin dia rapat dengan kita, maka daripada situ kita tahu hati budinya. Kita tahu dia ni orang yang jujur, atau kita tahu dia ni orang yang pemarah, ataupun dia orang yang kelakar, ataupun orang yang suka bergurau dan sebagainya kan. Daripada mana yang kita tahu tu semua? Daripada kita berurusan dan juga daripada kita bercampur dengannya. Sebab kita pernah kerja sama-sama, atau kita pernah dulu sekolah sama-sama, atau kita pernah orang kata buat projek lah, ataupun kita ada urusan lah sama-sama. Kita kenal hati budinya. Kita tahu dia ni pemalas orangnya, dia malas nak kerja, atau kita tahu dia ni orangnya rajin, dia ni orangnya suka kerja, dia ni orangnya family man, dia ni orangnya memang suka lepak kat kedai kopi contohnya. Daripada mana kita kenal? Daripada kita sohbah ataupun kita berurusan dengan seseorang tersebut. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, untuk orang yang kita kurang kenal, untuk orang yang kita kurang rapat, ialah disebabkan kerana kita tidak pernah berurusan dengannya. Maka sebab itu kita tak rapat dengannya. Bila kita tak rapat dengannya, kata Imam Al-Ghazali, jangan pula kita nak kena hati-hati dengan
hubungan sedemikian daripada erti yang mana katanya kejahatan tu hanya keluar bila kita dah berurusan dengannya. Ini bermaksud bahawasanya kita tak boleh nak memperkatakan tentang kejahatan seseorang yang kita tak kenali. Itu maksudnya Imam Al-Ghazali. Bermaksud mungkin kita dengar ataupun dia kawan kepada kawan kita. So kawan kita ni selalu ceritakan kita tentang kawan dia itulah, yang mana dia bukan kawan kita. Jadi cerita kita pun main dengar, kita macam oh. Tapi bukan urusan kita ataupun bukan tanggungjawab kita untuk nak menilai bahawasanya orang tu jahat. Maknanya kita membenarkan kata kawan-kawan kita, tapi kita sebenarnya daripada asasnya kita tak kenal dengan orang tersebut. Maka adab kita dengan orang yang kita tidak kenali, kita tak jumpa kejahatan mereka. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi maksudnya kita ni, kalau kita dengar tentang seseorang yang kita tak kenali, atau mungkin kita kenal tapi bukan kenal macam mana pun, rupanya kenal kat Facebook, rupanya kenal dekat Instagram, kenal dekat media sosial. So kita nampak posting dia, kita nampak commentsnya, lepas tu kita cakap, oh dia ni orangnya tak berapa baik lah, atau dia ni orangnya baik lah, atau dia ni orangnya warak lah. Tapi padahal tak pernah jumpa secara berdepan. So kita tak boleh nak pass comments, kita tak boleh nak menilai seseorang tersebut disebabkan kerana kita tidak rapat dengannya. Dan hanya yang kita boleh jaga ialah kita punya distance ataupun kita punya diri kita dengan mereka. Maksudnya jangan kita komit dengan benda-benda atau dengan kata-kata yang boleh memberikan satu keaiban kepada diri kita dan juga diri mereka. Jadi katanya sambung lagi, maka kurangkanlah dari berkenalan sesuka hatimu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah atau di masjid jami' atau di surau-surau atau di dalam negeri atau dalam pekan, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Ini Imam Ghazali mengajar kita macam mana kita nak jaga diri kita daripada kita ini terjebak atau terjerumus dalam memperkatakan tentang hal orang yang kita tidak kenal. Jadi sebab itulah bila kita ni sebab tu dalam adab kita berkawan atau bersahabat, kan kita dah pernah sebutkan, iaitu macam mana cara menegur dan sebagainya kan. So kita nak kena tengok juga ni pula adab dengan orang yang kita tak kenal. Imam Al-Ghazali melarang kita ini menghina ataupun memandang rendah kepada mereka-mereka yang kita tidak kenal, kerana kita tak tahu tentang hal diri mereka. Mungkin kita dengar-dengar daripada orang, mungkin kita tahu atau tengok daripada jauh, tetapi selagi mana kita belum berurusan dengan mereka, tidak dikira sebagai kita ini sebagai sahabat yang karib. Maka kalau bukan kita sahabat yang karib, tak boleh kita untuk nak memperkatakan perkara yang jahat terhadap diri mereka. Ini adab lah, maksudnya etiket. Jangan pula kita ni main dengar-dengar orang cakap dia tu jahat, kita pun main ikut, dia ni pun jahat. Kita dengar-dengar dia ni cakap orang tu baik, kita pun ikut, dia ni pun baik. Tak. Sebaiknya kita hanya mendiamkan diri dan hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada asalnya memang bukan urusan kita pun. Bukan urusan kita, sebab kita ni tak nak, apa orang kata, buat unnecessary punya dosa, unnecessary dosa dengan orang lain. Dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tapi bila kita memperkatakan hal tentang orang lain, takut-takut orang itu tidak memaafkan ataupun tidak meredai, tak merestui tentang apa yang kita telah memperkatakan ke atas diri mereka. Jadi kata Imam Ghazali kat sini, barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. So bila kita nak menegur orang, kadang-kadang kita nak kena tengok jugalah hal keadaan kan. Bila sebut tentang menegur ini, pula terbaca dalam satu tempat ni lah, dalam satu kitab ni, saya terbaca tentang dalam bab solat jamaah. Dalam bab solat jamaah, iaitu apabila imam okey, dalam kita sembahyang jamaah, kita sembahyang makmum, ada imam. Kemudian makmum ini menyerahkan urusannya semua kepada imam. Betul tak? Jadi pasal kita ni niat usolli fardul maghribi 3 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum lillahi ta'ala. Maknanya kita ni serahkan kita punya kepercayaan kita kepada imam yang kat depan tu. Yang imam pula dia membawa tanggungjawab makmum-makmum dekat belakang ni. Jadi bila imam ini dia baca
surah Al-Fatihah, kita ni diam sampai waladdallin, kita pun imam sebut amin, kita pun amin. Kemudian kita baca Fatihah sendiri, kemudian imam baca doa. Imam baca doa pula, imam baca surah. Surah apa yang dia baca kita dengar je, dengar kan. Maknanya kita ikut aje lah. Kalau lagi-lagi kalau bulan Ramadan, kalau imam tu jenis yang nak hafal, nak khatam Quran dalam tarawih, sedaplah kita dengar, kita ikut aje. Dapat juga kita pahala dengar Al-Quran. Sebab kita nak cakap pasal imam makmum ni dalam solat jamaah ni, kita nak cerita tentang satu perkara, iaitu tentang menegur. Apa dia? Kalau imam tu salah, kalau imam tu tertambah rakaat atau terkurang rakaat, makmum boleh tegur tak? Makmum boleh tegur kan? Tapi teguran makmum tu dengan sebutan subhanallah, maksudnya maha suci Allah. Tapi kalau kita ni, biasa kalau kita lihat daripada hikmah atau sudut yang lain, kadang-kadang kita nampak satu kesalahan, kita sebut apa? Astaghfirullahalazim, ataupun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita nampak satu kesalahan. Tapi di dalam solat ni, bila kita nampak kesalahan imam, kita tak sebut astaghfirullahalazim, atau kita tak sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi kita sebut subhanallah. Bagi yang lelaki lah, bagi yang lelaki sebut subhanallah kan. Itu bermaksud ada something wrong dengan imam tu punya pembacaan ataupun gerak laku dia lah, mungkin tertambah rakaat dan sebagainya. Subhanallah ni bermaksud maha suci Allah. Kenapa digalakkan ataupun ulama-ulama fikir mengatakan kita mengucapkan subhanallah, ialah kerana barangkali imam tu dia betul, yang makmumnya salah, yang menegurnya ni salah. Kita ingat ni yang imam ni salah, tapi sebenarnya dia dalam keadaan yang betul. Sebab itu, kalau kita sebagai seorang imam, kalau kita dengar dekat belakang makmum cakap subhanallah kan, kita pun terfikir, apa agaknya yang aku dah buat kan? Adakah aku tertambah rakaat? Tapi kalau imam tu yakin tidak, ini betul rakaat yang ketiga contohnya, ini bukan rakaat yang kedua, ini rakaat ketiga, yakin dia, confirm dia, imam itu kena teruskan solat tersebut, dan dia tak boleh patah balik atas sebab yang kat belakang subhanallah. Walaupun yang dekat belakang itu ada 10,000 orang sekalipun, 10,000 orang cakap subhanallah pun, tapi dia imam, dia yakin yang itu rakaat ketiga dia wajib, dia terus kena sambung rakaat ketiga dia, kerana itu yakin diri dia. Kan? Yang makmum pula, kalau nak tunggulah sampai imam habiskan rakaat dia yang dia syak tersebut, ataupun yang diorang syak, yang imam tu yakin, maka akhirnya habis solat sama-sama. Nak kata di sini, dalam kita menegur ni, maknanya tak semestinya yang kita menegur ni kita je yang betul, dan tak semestinya yang terima teguran mereka je yang salah. Dia boleh jadi betul dan salah, dua-dua. Yang betul tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita cakap subhanallah, sebab Allah tak pernah salah. Ini hikmah dalam kita solat jamaah, tuan-tuan. Dalam kita solat jamaah pun, bila kita nak menegur pun, kita lihat, kita serahkan perkara tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata subhanallah, kita tak cakap imam tu tambah rakaat, kita tak cakap astaghfirullahalazim kan, batal sembahyang kita kan. Dan juga yang nak menegur tu siapa? Kan dia ada priority. Selalunya yang menegur imam tu orang yang kat belakang imam. Biasanya dekat belakang imam tu yang Pak Bilal lah kan, Pak Bilal atau orang-orang yang dekat saf pertama tu yang menegur. Kalau orang yang dekat belakang-belakang saf tu, diorang tegur tak? Yang tegur ni yang dekat depan dulu kan. Kalau misalnya muslimah lagi, tegurannya tu tepuk gitu aja. Kalau tepuk tu nak dengar apa tu kalau kat masjid yang besar. Tapi kalau dalam family mungkin lah, suami isteri solat, mungkin abangnya tu terlebih rakaat, isterinya tepuk. Abangnya pun tak faham apa ni bini tepuk-tepuk, tak tahu pasal apa, rupanya tertambah rakaat. Jadi maksudnya dalam nak menegur ni, dia ada juga orang-orang yang maksudnya yang layak menegur dululah kan. Jadi Pak Bilal yang kat belakang ni, ataupun orang-orang yang dekat saf pertama ni, tegur kalau diorang yakin lah. Jadi maksudnya hikmah dalam kita berjamaah, hikmah dalam kita tegur menegur ni, ada juga etika dan juga ada cara-caranya jugalah. Dan juga we have to know our stand. Maknanya kita nak kena tahu pendirian diri kita dekat mana sebenarnya. Adakah kita ni orang kata ikhlas dalam menegur, ataupun kita hanya saja menegur itu sebab kita nak menunjukkan kesalahan diri dia tanpa memberikan kata solusi, ataupun solusi lah, maknanya tak ada solution. Tegur tapi apa, what's the solution? You tak offer any solution, tapi orang tu pun apa orang kata, terkapai-kapai mencari jawapan. Terkapai-kapai, apa salah aku ni kan, fikir tak tahu. So maknanya nak kena offer solution.
Dan dalam masa yang sama juga kita menegur tu, pernah kita kata dalam sesi yang lepas, ikhlas lillahi ta'ala, insya-Allah Allah akan bantu. Jadi itu tentang bab menegur lah. Jadi dalam misalan kita tak kenal ataupun kita bersahabat dengan orang yang mungkin kita kurang rapat dan sebagainya, itulah adab-adabnya. Kalau terpaksa kita nak kenal dengan mereka, maka kita jaga adab-adabnya. Tapi kalau kita rasa boleh untuk kita tak berapa rapat, atau kita nak avoid atas sebab-sebab kita rasa mungkin dia akan datangkan banyak mudarat kalau kita kawan dengan dia, atau mungkin dia akan datangkan banyak kesusahan bila kita kawan dengan dia. Jadi jangan pula kita bermusuh, tapi kita memberikan ruang. Maksudnya kita jumpa, kita tegur, cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita tanya khabar dan sebagainya, dan sekadar itu saja, ya. Jangan kita masuk dan komit secara berlebihan. Kata Imam Al-Ghazali lagi, namun jangan pula engkau melihat kepada mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepangkatan dunia, kerana yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan di dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hina pula seluruh dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Taala. Jadi satu, yang pertama tadi kata Imam Ghazali, kalau dengan orang kita tak kenal sangat, jangan kita pandang mereka dengan pandangan yang hina. Kita nampak orang cakap kesalahan atau keburukan tentang diri dia, kita cakap teruknya dia ni, kan, dengar-dengar dia ni memang ahli maksiat, dengar-dengar dia ni memang pendosa. Kita pun join sekali, padahal kita tak kenal dia. So itu adab kita, jangan kita menilai seseorang. Sekarang sambungan, jangan pula kita pandang mereka dengan pandangan kebesaran pula. Tadi jangan pandang dengan pandangan kehinaan, sekarang jangan pandang dengan pandangan kebesaran kalau dia memiliki harta kekayaan dunia, kan. Kalau dia memiliki harta kekayaan dunia, kita tengok, wah, kawan kau ni bawa kereta besar lah, kawan kau ni rumahnya besar lah, kan. Jadi makanya kita dah pandang dia, wah, dia ni must be somebody. Kita pun pandang dengan pandangan kebesaran. Kata Imam Al-Ghazali, sebab itu semua akan membawa kebinasaan kepada diri kita. Maksudnya apa? Dekat dalam dunia ini, semuanya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hina pula seluruh isinya. Kerana apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pandang diri dia dengan pandangan kebesaran, kan, makanya Allah SWT akan pandang kita hina, sebab kita pandang orang tu besar, bukan pandang kebesaran Allah SWT. Dan jangan engkau korbankan akan agamamu kerana hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, iaitu ahli dunia. Sebab kita nakkan kebaikan ataupun kita nakkan sesuatu daripada orang yang mempunyai harta dunia, kita korbankan agama kita. Kita, orang kata apa, nak sangat mengampu orang kaya lah, kita panggil mengampu orang kaya, kan. Sampai kita sacrifice agama kita, mungkin sampai kita tinggalkan solat, sampai kita tak puasa, sampai kita tinggalkan ibadah, hanya kerana nak please orang yang kaya ini, maka akan jauhlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka barang siapa berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Bila kita ni mengampu-ngampu sangat orang kaya, dah dalam masa yang sama itu dah merendahkan diri kita. Jadi diorang pandang kita dengan pandangan kehinaan. Cakap, tahu pun kau aku kaya. Contohnya, kan, tahu pun kau aku punya kereta besar, tahu pun kau. Jadi maknanya kau cakap dengan aku ni sebab aku ada kereta yang besar, sebab aku ni ada rumah yang besar. Jadi mereka pandang kita dengan pandangan yang hina. Maka di kat situ terhalang dari mendapatkan sebarang keuntungan dari mereka. Bermaksud tidak ada apa-apa faedah yang kita dapat hanya dengan mendapat pandangan kehinaan dari Allah, pandangan kehinaan daripada orang yang kaya tersebut. Maka sebab itu kalau kita tengok, kita moderate. Moderate maknanya dalam pertengahan. Dengan orang kita tak kenal ni, jangan kita komit. Dan dalam masa yang sama pula, jangan kita bermusuh. Bermaksud kita bersih. Kita bersih, kita jangan ada apa-apa urusan. Baik, kita jangan komit dengan benda-benda yang unnecessary. Kita rasa orang ni, dengar-dengar orang ni tak baik. Jadi kita jangan anggap yang sedemikian. Hanya saja kita, orang kata, melepaskan diri kita daripada perkara tersebut. Jangan kita join sekali cakap dia ni pun tak baik dan sebagainya. Tidak, sebab kita tak kenal dia, dan tak adil untuk kita nak memperkatakan tersebut. Kita dengar orang ini orang yang senang, orang yang kaya. Jadi kita pun dalam masa yang sama, kita hati-hati, jangan sangat nak mengampu. Kerana kenapa? Kerana dia akan pandang kita dengan pandangan yang hina. Tambahan dengan itu, Allah SWT akan pandang kita dengan pandangan yang hina.
Okey, dan sambung. Dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu. Ni sekarang ni kita tengok orang yang kenal kita tapi dia musuh dengan kita. Maka jangan engkau lawan permusuhan mereka, kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah amalanmu. Kat sini kata apa? Kalau orang yang kita kenal memusuhi kita, jangan buang masa kita argue dengan mereka. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jangan buang masa kita argue dengan mereka. Sebab kenapa? Sebab itu akan merosakkan agama kita. So the point yang Imam Al-Ghazali nak cakap dalam paragraf ini ialah dia nak suruh kita kalau boleh avoid argument, unnecessary argument. Apatah lagi kalau argument itu berkenaan dengan perkara yang remeh-temeh, iaitu berkenaan dengan perkara yang tak concern tentang syurga neraka. Jadi kadang perkara yang remeh-temeh lah, entah apa-apa, mereka argue. Kalau boleh avoid argument tersebut. Sebab dalam kita argue ni kan, seperti yang kita kata, kita boleh jadi betul, dalam masa yang sama kita boleh jadi salah. Dan dalam masa kita argue tu akan tergadai kadang-kadang ataupun merosakkan agama kita. Katanya di sini, biasanya orang yang warak, bila ia mahu melawan musuhnya, ia akan melawan mereka dengan bahasa yang sopan dan penuh adab. Jadi kita tengok, kalau misalnya orang itu dia menjawab kita dengan penuh sopan, dengan juga penuh adab, barangkali dia orang yang warak. Maknanya orang yang warak ni dia adalah orang yang practicing Muslim. Dia orang yang mengamalkan Islam dengan sebenarnya, kan? Sedangkan ahli dunia ini boleh bercakap apa saja, kan? Bahkan bercakap bohong dan memutar belitkan kenyataan. Maka susahlah orang yang warak jikalau mahu melawan mereka. Kalau ia hendak melawan juga, maka akibatnya ia akan bercakap kasar, bahkan mungkin ia akan bercakap bohong pula. Maka ketika itu hilang nilai warak dan sopan santunnya. Jadi kita nak kata akhirnya semua orang ni adalah manusia. Semua orang adalah manusia. Dalam manusia ni, kita ni semualah anak-anak Adam ni, kullu bani Adam khata', kan kata Nabi SAW. Setiap anak Adam ni semuanya buat dosa, kan? Tapi sebaik-baik mereka yang buat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila namanya manusia itu, dia ada saja kesilapan yang dilakukan. Walau macam mana pun kita tengok dia warak, walau macam mana pun kita tengok dia beriman dan sebagainya, ada saja dosanya yang dilakukannya. Maka sebab itulah, bila tadi kita nak cakap pasal menegur kan, bila kita menegur orang tu kadang-kadang tengok jugalah, kadang-kadang kita tegur orang tu seolah-olah macam kita tak ada pernah buat dosa pula, kan? Kadang-kadang dosa yang orang lakukan ni, kita nampak orang tu contohnya dia mencuri, jadi kita condemn curi tu. Kita cakap, oh dia ni memang teruklah, dia pencuri dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kita nak kena check dulu, ada tak kita buat dosa yang bukan mencuri tapi beratnya sama macam mencuri, atau mungkin malah lagi berat lagi, tapi Allah SWT tutup dosa kita. Jadi dalam kita nak menegur orang tu, dalam kita nak condemn lah, tegur tu lain. Kalau kita nak condemn orang tu di atas dosanya, kita kena tengok-tengok juga dosa yang pernah kita lakukan dulu. Pernah tak kita lakukan? Walaupun mungkin dia punya dosa dia lain jenis, dosa yang berbentuk lain, tetapi weight ataupun berat dosanya tu mungkin lagi berat ataupun sama beratnya. Jadi kalau gitu, kita bukan nak cakap tak tegur, kita maksudnya beragak-agak dan juga orang kata tengok juga kiri kanan sebelum kita main bantai straight, kita main pukul habis. Orang kata seolah-olah kita dimaksum. Jadi maknanya kita nak kena jagalah dalam kita nak menegur tersebut. Dan tadi kita tengah cerita pasal tentang orang yang warak ni, itu orang yang menjaga dirinya daripada argument. Sebab bila nanti orang yang ahli dunia ini, orang yang kaya tersebut argue dengan dia, argue, maka kalau orang yang warak ini dia jawab dengan sopan, dengan baik, dengan beradab, tapi lama kelamaan kalau dilayankan sangat, takut-takut nanti sebabkan dia ni seorang manusia, dia akan ada tendensi untuk nak kasar bahasa dan juga cakap bohong. Orang Melayu kita kata tak orang tak kita, kan? Kalau kita ni di trigger ataupun di orang kata disakat, makanya nanti takut reaction pula. Allah Subhanahu Wa Taala kan maha adil. Kadang reaction kita ni kadang
atas sebab kita geram dengan orang atau sebab kita marah dengan orang, kita pun dah react yang tak sepatutnya kita react. Tapi bila kita dah react macam gitu, nanti ahli dunia tu cakap, kau tengok ni, ini ke namanya orang yang warak, ini ke namanya orang yang ke masjid. Jadi dia dah samakan orang yang ke masjid, orang yang baik, orang ni semua disamakan semuanya orang yang tak betul. Sebabkan oleh dia punya provocation ataupun dia punya cocok lah kita kata. Ni kita cerita pasal tentang macam mana kita nak berurusan dengan orang yang kita tak berapa rapat, tapi dalam masa yang sama kita terpaksa orang kata berdepan dengan mereka. Dan sambung Imam Al-Ghazali, dan jangan pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan mereka itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Jadi ni pula Imam Al-Ghazali kata, kalau orang ataupun ahli dunia ataupun mereka-mereka yang kita tak rapat itu memuji diri kita ataupun mengangkat kita ataupun memberikan kelebihan kepada diri kita, jangan pula kita terlalu suka. Jangan pula kita ni senang hati. Kerana kenapa? Kerana kita pun tak tahu kenapa dia berbuat sedemikian. Ni maksudnya langkah hati-hati sajalah. Langkah hati-hati supaya jangan kita terlalu suka, jangan kita terlalu senang. Jadi kalau kita tengok daripada tadi yang kita memperkatakan semua ni, senang kata kita mengambil jalan tengah. Jangan kita terlalu sibuk hal orang, jangan pula kita terlalu sendiri. Dalam masa yang sama, jangan pula kita terlalu membenci orang, jangan pula kita terlalu menyukai. Jadi kita nak kena ambil jalan tengah, dan semuanya itu kita nak kena kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati isi manusia. Jadi insya-Allah kalau ada kelebihan waktu, kita akan sambung seterusnya, masih lagi dalam adab pergaulan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberikan satu manfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan juga kepada para penonton sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat ilmu, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak kita. Dan dalam masa yang mencabar ini, kita cuba sedaya upaya kita untuk, kalau boleh, kalau kita tak mampu nak meringankan keadaan, jangan kita memberatkan keadaan seseorang yang lain. Kerana apa? Kerana kita harus rasa tanggungjawab. Kita harus rasa orang kata responsible lah kepada orang-orang sekeliling kita. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita buat ni satu perkara yang boleh memudaratkan orang lain, boleh menyusahkan orang lain. Sama juga kalau kita rasa kita tak boleh solve the problem, kita jangan create another problem. Itulah mungkin pesanan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua yang menonton, mudah-mudahan yang manfaat dunia akhirat. Jika ada kelapangan waktu dan juga ada kelebihan waktu, kita akan berjumpa pada sesi yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.